Okay, next, page 35. dy over dx equal to limit delta x approximate to 0 del y over del x. This is equal, saya tulis yang petak kuning tu dulu, coklat tu dulu. Nanti saya terang. Over delta x. Okay, apa itu delta? Apa itu delta? Small changes. Ya, Small perbezaan changes. Dah baca ya? Dah. Bagus. Small changes of y. Apa pula small changes ni? Apa itu small changes tu? Contoh, awak periksa kan? Jawapan awak beri y sama dengan 4.3. Okay, ini jawapan awak. Zin, saya ada tanya. Sekejap Zin. Saya habiskan sekejap. Y sama dengan 4.3. Tapi dalam skema dia bagi Y, ini jawapan murid, student. Okay, skema 4.2 plus minus 0.1. Ini jawapan skema. Okay. Maknanya skema ni dia terima jawapan awak kalau jawapan awak 4.2 memang betul. Tambah 0.1 4.3 pun betul. Atau lagi satu jawapan murid yang akan diterima 4.2 minus 0.1. This is 4.1. Tiga jawapan ni diterima sebenarnya. Yang mana delta y tu? Inilah dia delta y. Perubahan kecil. Yang inilah dia delta y. Ini y. Ini delta y. Okay. Maknanya nilai y murid, nilai akhir y murid, kalau murid bagi 4.1 betul, 4.2 betul, 4.3 betul. So yang inilah kita panggil delta y, maknanya student ni punya jawapan dikira betul. Sebab mematuhi skema. Ini yang penggunaan yang kita guna. Delta y. Ada banyak lagi lah sebenarnya. Ini contoh yang senang nampak lah yang saya beri ni. Okey. Kemudian, awak kena tahu dy dx ini adalah gradient. Gradient adalah dy over dx. Kecerunan. Selalu kan kecerunan awak belajar y equal to mx plus c. So m ini adalah y2 minus y1 over x2 minus x1. Ini yang awak belajar sebelum ni. Okay, tapi sekarang hari ini awak belajar yang baru. Gradient juga bersamaan dy over dx. dy over dx. dy ini you differentiate y with respect to x. Okay, itu maksud dia. You differentiate y with respect to x. Differentiate tu apa pula? Nanti kita tengok. Okay. Ini rumus dia. Dy over dx equal to limit delta x approximate to 0. Okay, tadi awak dah belajar mengenai limit delta y over delta x. Okay. And limit delta x approximate to 0. Okay, delta y ini boleh jadi fx plus delta x minus fx over delta x. Ini macam banyak sangat pening awak nak faham sebenarnya ya. Nanti kita tengok pada soalan nanti baru kita boleh faham. Okay, saya nak terangkan yang muka surat 35.
Yang bawah kotak coklat tu. The gradient function of a tangent dy over dx can be used to find the gradient of the tangent at any point. Maknanya nak cari gradient boleh guna dy over dx. Bagi apa-apa graf. Kalau graf lengkung, nak cari gradient dia. So kita tahu gradient dia ambil di sini. Okay. Ni garis lurus ni. So nak dapat gradient curve kena guna garisan ini. Tapi kita boleh guna juga dy over dx. Okay, contoh y sama dengan fx sama dengan x kuasa 2. Okay, nak cari kecerunan. Saya nak cari kecerunan gradient bagi function ini. Okay. Saya nak cari gradient bagi function ini. So gradient saya tahu adalah dy over dx. Dan saya tahu dy over dx ini rumus dia adalah tadi yang ini. Limit delta x approximate to 0, delta y over delta x. Okay. Soalan nak cari gradient. Tapi dia bagi curve. Selalu kan gradient awak kira kan pada garis lurus kan. Tapi kali ni dia bagi curve. Macam mana nak tahu gradient? So guna dy dx. Alamak. Baru je beli. Okay, dy over dx. Okay. Nak cari dy dx kena guna limit delta x approximate to 0, delta y over delta x. Kalau saya sebut del tu maksudnya delta lah ya, delta y. Okay. Dia bukan dy bahagi dx tau. Ini bukan maksudnya dy awak bahagi dengan dx. Okay, ini bukan bahagi. Ini differentiation, pembezaan. Jadi macam mana cara dia? Saya nak kena guna yang ini. Okay, delta y. Okay, tengok betul-betul Delta y bersamaan dengan f x tambah delta x bahagi dengan fx. Okay, nampaknya saya rasa saya kena terang yang ini pula. Contoh, saya ada x saya 2.4. 2. Okay. Ini x. Kalau saya ada delta x saya mungkin 0.1. Okay. So sebenarnya f x saya ganti dengan f2. Okay, ni y kan? Ni y saya. Y saya fx adalah f2. Kalau saya gantikan f, okay, saya gantikan x ini dengan yang baru, maknanya x tambah delta x, nilai yang lain. Okay, maknanya jawapan saya ini adalah untuk f 2 tambah 0.1, 2.1. Ini adalah nilai y saya yang baru. Okay. Katakan x sama dengan 2. Delta x saya sama dengan 0.1. Okay. Fx adalah sama dengan f2. Ini adalah y. Ini y. Tapi bila saya buat yang baru, x tambah delta x. Okay, ini untuk function x plus delta x. Maknanya nilai x tu saya dah berubah. Saya dah tambah. Bukan 2 dah, dia jadi 2.1. Maka ini adalah y yang baru. Star ni maknanya y yang baru. Jadi, saya nak dapatkan perubahan y. Maknanya berapa perubahan y yang lama antara yang lama dengan yang baru. Berapa perubahan dia? Jadi, saya kena buat y baru. Saya kena tolak dengan y lama. Ini baru lama. Jadi, y baru saya adalah fx tambah delta x tolak dengan fx. Tolak dengan y lama fx saja.
Sebab itulah saya dapat delta Y ini adalah Fx tambah delta X tolak Fx. Boleh faham tak yang ni? Boleh. Yang lain? Fareha boleh faham? Boleh cikgu. Sadikah boleh faham? Ada ke tidak? Cikgu salah sebut nama. Tak ada. Diam. Dia tengah fahamkan kot. Boleh. Dia malu nak keluar suara je. Panjang sikit penerangan ni. Saya harap boleh faham Okey. Ke ada kawan awak tak tahu ni masih berlangsung ni kelas admit ni? Awak kalau boleh ada wakil boleh remind kan suruh join kelas ke? Nanti takut ada yang tertinggal. Okey so saya dah jelaskan yang ini. Saya sambung balik. Saya sambung balik. Kalau Fx sama dengan X kuasa 2. Kalau Fx sama dengan X kuasa 2. Mana tunjukkan? Tadi yang kawasan sini tadi. Kalau Fx sama dengan X kuasa 2, ini adalah function yang dia beri tadi. Yang asal Fx sama dengan X kuasa 2. Kalau selalu awak belajar Fr, dia akan jadi R kuasa 2. Betul? F3, dia akan jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 squared. Okay. Sekarang saya ada Fx tambah delta X. Maknanya X ini, X ini kita tukar menjadi X tambah delta X squared. Kalau Fx sama dengan X kuasa 2, Fr sama dengan R kuasa 2. F3 equal to 3 squared. Fx tambah delta X, maknanya X tambah delta X. X ini berubah menjadi X tambah delta X. Maknanya X ini pun akan berubah menjadi X tambah delta X. Dan ada square. Bermaksud di sini, saya akan buat X tambah delta X square. Minus Fx ini adalah X square. Next. Ini saya expand. X squared plus 2 multiply X, 2X delta X. Saya darabkan sahaja. Tambah delta X squared. Ni hati-hati tulis sebab dia satu sebutan delta X. Kemudian ada squared. Tolak X squared. Sampai sini habis. Sini boleh potong. So tinggal 2X delta X plus delta X squared. Ini adalah delta Y. Saya nak delta Y over delta X. Saya nak delta Y over delta X. So, saya bahagikan dengan delta X. Semua saya bahagi dengan delta X. Matematik ni adil. Bila seorang awak bagi apple, semua awak bagi apple. Seorang awak bahagi delta X, satu awak bagi delta X, semua awak bahagi delta X. Math pun adil juga. Ada sistem adil juga. So, ini kita simplify. So, jadi 2X. Tambah. Ini potong satu. Tinggal delta X. So, inilah kita punya delta Y over delta X. Saya nak. Ini delta Y over delta X. Saya nak limit delta X approximate to 0. So, 2X saya di sini. Bila belah kiri awak dah bagikan dia sebuah rumah, kanan ni pun awak bagikan dia sebuah rumah. Rumah dia nama limit. Delta X approximate to 0. Jadi, kita ganti macam tadi.
Okay, sebab dah ada limit delta x approximate to 0. So ini gantikan dengan kosong. 2x plus 0. Bila dah ganti limit tak perlu tulis dah. Bila dah ganti limit tak perlu tulis. Dan ini adalah 2x. Limit delta y approximate to 0, delta y delta x ni apa tadi? Ini tadi adalah dy over dx. So 2x ini adalah dy over dx. dy over dx tu pula apa? dy over dx tadi adalah gradient. Gradient, kecerunan lengkung. Sebelum ni awak belajar nak cari gradient untuk garis lurus je. Untuk ADMAT, awak belajar nak cari gradient untuk bukan garis lurus. Inilah dia. Guna rumus limit delta x approximate to 0 del y over del x. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. Alicia, boleh faham Alicia? Faham. Okey. Alia Fasha? Boleh. Boleh. Anis Munira boleh? Boleh, Ego. Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Sebenarnya yang kita belajar ini tadi ni, nama dia baru kita bagi nama. Dah keluar anak baru bagi nama. Sebelum ni rancang-rancang nama je kan. Ni saya bagi nama. Dah dapat hasil dia, saya bagi nama. Differentiation using first principle. Okay. Kalau bahasa Melayu apa dia? Dekat muka surat 36 dia ada tulis. Apa nama bahasa Melayu dia? Pembezaan menggunakan Prinsip pertama. ya, prinsip pertama. Okay. Ni namanya first principle. Kalau soalan dia kata menggunakan first principle, mesti guna macam ni. Delta y over delta x ni. So kena mahir lah sebab dah masuk dalam silibus awak dengan detail dah. Okay, example 3. Example 3. Find dy over dx. So dy dx ni sebenarnya tadi kita kata ini adalah gradient. Okay. dy dx by using first principle. Dia nak suruh guna first principle. Sebab nanti kenapa kena ajar first principle ni? Kenapa nak cari dy dx guna first principle? Ada je cara lain sebenarnya yang lagi mudah. Tadi first principle 2 muka surat nak selesaikan. Cara lagi satu yang cara mudah tu tak sampai separuh muka surat pun dah settle dah. Tapi tak naklah ajar yang mudah dulu. Nanti awak manja. Kan? Kena ajar yang susah-susah dulu. Bila susah dah kepala fikir, nanti yang mudah tu petik jari je, kacang aja. Yang mudah nanti lagi mudah. Biar dulu. Otak kita bergerak untuk yang susah sikit dulu. Okay? Okay, so y equal to 3x. Nak cari dy dx. Kita tahu dy over dx equal to limit delta x approximate to 0 del y over del x. Ini rumus dia. Ini rumus. So, tadi kita dah tahu yang ini pun, yang ini awak eloknya awak ingat yang ni. Saya tulis balik.
delta Y ini adalah f x tambah delta x minus f x. Tadi saya dah terangkan macam mana boleh dapat ini. Saya dah terangkan bagaimana. Tak faham yang ini, nanti boleh tengok balik video. Masih tak faham lagi, PM saya. Okey. Jadi sekarang f x tambah delta x. So, ini adalah fx lah. Ini adalah fx lah, y kan. So, kalau fx sama dengan 3x, fx tambah delta x, maknanya x ini dia akan tukar jadi x tambah delta x. X ini pun 3 salin, x ini akan tukar jadi x tambah delta x. Okay, minus fx. Fx ni adalah 3x. So 3x plus 3 delta x minus 3x. Ni saya expand macam biasa. So ni habis potong, tinggal 3 delta x. Okay, ini adalah delta y. Saya nak delta y over delta x. Over delta x. Ingat, dia hukum keadilan. Maths adil and maths adil. Ini bahagi delta x, sini pun bahagi delta x. Ingat dia adil. Kita pun kena adil. So ini sama dengan 3. Saya nak dy over dx. Bukan saya nak delta y over delta x. Saya nak dy over dx. Dy over dx adalah limit delta x approximate to 0 del y over del x. So ini bersamaan dengan limit delta x approximate to 0 delta y over delta x kita dapat tadi adalah 3. So jawapan akhir kita, sebab delta x tak ada nak digantikan dengan apa-apa, kita tulis sahaja nilai 3. Selesai. Okay. Kemudian B. Ada nak tanya, terus tanya tau. Terus bercakap aja. Saya takut yang tulisan tu saya tak perasan. Yang soalan Zizi nanti nanti saya jawab. Yang B. Y equal to 3x squared. So tadi nak cari delta y mesti fx tambah delta x tolak fx. Okay. Yang ini kalau masih macam cikgu dah terang tadi faham, lepas tu dah tak ingat dah. Awak hafal je lah ini. Tapi mesti faham konsep dia, sebenarnya mesti kena faham juga tau. Fx tambah delta x tolak fx. So, ini sama dengan fx. Kalau fx dia sama dengan 3x kuasa 2, kita nak, kan x dah, kita nak x tambah delta x. Jadi ini 3 kita salin. X ini akan jadi x tambah delta x. Kuasa 2 jangan lupa. Sebab yang kita ubah hanya x ini yang kita ubah. Yang lain-lain masih ada. X itu sahaja yang kita ubah. Tolak. Fx ini adalah 3x kuasa 2. Function asal. So kita tak boleh terus darab. Mesti kena selesaikan square ini dulu. So 3. Ini akan jadi x square tambah 2 darab x 2x. Darab delta x. Tambah, ini pula kena kuasa 2. Bukan x sahaja yang kuasa 2, kita akan kuasa 2 semua. Delta x ini yang kita kuasa 2. So ini saya ubah sebab dah ada 2 kurungan. Okay, bukan x sahaja yang kuasa 2, delta x semua yang kita kuasa 2. Tolak dengan minus 3x squared. So expand 3x squared plus 3 multiply 2, 6x delta x plus 3 delta x squared minus 3x squared. Okay, ni saya expand macam biasa. So ini boleh potong, habis. So yang tinggal 6x delta x plus 3 delta x squared. This is delta y.
Kita tak nak delta y. Kita nak delta y over delta x. Lagi sekali, kita kena adil. Bahagi delta x. Semua kita bagi delta x. Okay. So, ini potong habis. Ini habis potong. Ini tinggal 6x plus 3 delta x. Ini adalah delta y over delta x. Ini bukan 8 ini delta. Saya bukan nak delta y delta x. Saya nak cari dy over dx. dy dx adalah limit delta x approximate to 0 delta y over delta x. So ini limit delta x approximate to 0. Delta y delta x is 6x plus 3 delta x. So, saya kata kena ganti, kena tunjuk ganti 6x salin sebab yang kita ganti hanya delta x. So 3 darab dengan kosong. Okay, bila dah ganti limit hilang. Bila dah ganti limit hilang. So ini akan jadi hanya tinggal 6x. Okay. Sampai sini boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Next.